Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal warzuqna husnal khitam. Amma ba'du. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya sama-sama kita mengikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita sedang berada di dalam majlis ilmu dan kita juga sedang berada di dalam masjid, maka sama-sama kita niat beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang masjid yang pertama dibina di atas muka bumi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Masjidul Haram. Al-Masjidul Haram adalah masjid yang kali pertama, kita katakan masjid yang pertama terbina di atas bumi Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Masjidul Haram. Kerana yang membinanya adalah Nabi Adam alaihi salam. Kaabah itu seperti mana yang tuan-tuan maklum, kalau tuan-tuan biasa pergi haji ke umrah, kita dah tahu Kaabah ni dah berapa kali roboh dan dibina semula. Bina, roboh kerana banjir, bina dan roboh lagi kerana banjir. Kali pertama ia dibina oleh Nabi Adam alaihi salam setelah mana bertemu dengan Hawa di Arafah. Kemudian Nabi kemudian ditanyakan kepada Nabi, "Thumma ay?" Kemudian setelah Al-Masjidul Haram, masjid apa yang dibina? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Masjidul Aqsa. Masjid yang kedua terbina adalah Al-Masjidul Aqsa. Kerana Al-Masjidul Aqsa ia juga dibina oleh siapa? Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam orang yang pertama yang membina orang yang pertama yang membina Al-Masjidul Aqsa. Maka Al-Masjidul Aqsa merupakan masjid yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terletak di sebuah tempat yang juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Baitul Maqdis. Memandangkan kita masih lagi berhadapan dengan musibah yang melanda saudara-saudara kita di Palestin, suka untuk saya ingatkan kepada tuan-tuan bahawasanya Baitul Maqdis adalah milik orang Islam. Kerana pada awalnya ia dibina oleh Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Baitul Maqdis ini juga menjadi tempat persinggahan dan penempatan para anbiya. Ada di kalangan mereka yang berkahwin dan tinggal di sana, kemudian beranak pinak, sehinggalah mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tinggal di sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah
Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mengkhabarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, kata Allah dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya daripada Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang diberkati dan yang diberkati kawasan sekitarnya. Maka ini dalil yang jelas, yang tidak diragukan lagi bahawasanya Baitul Maqdis adalah kota suci, adalah tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bila mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim daripada Numrud, dan begitu juga Lut alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dua nabi ini lalu memerintahkan mereka menuju ke Baitul Maqdis. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah selamatkan Ibrahim dan Lut ke bumi yang telah kami berkatinya bagi sekalian alam. Dan bumi yang dimaksudkan di sini kata ulama dan ahlu tafsir adalah Baitul Maqdis. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel yang beriman di kalangan mereka, tatkala mana mereka selamat daripada cengkaman dan kekejaman Firaun, Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan beberapa orang di kalangan Bani Israel yang beriman dengan baginda melarikan diri. Melarikan diri ke mana? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah yang tuan-tuan setiap kali membacanya kita ingat akan ayat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghada wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk masuk al-qaryah, sebuah perkampungan, sebuah daerah, dan yang dimaksudkan di sini kata ahlu tafsir Baitul Maqdis. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk masuk dan sujud dan meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahawasanya Baitul Maqdis dan kawasan yang sekitarnya yang merangkumi negara Palestin yang ada pada hari ini, ianya adalah tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba tuan-tuan bayangkan, Nabi Ibrahim setelah mana sampai di sana berkahwin antara isteri Nabi Ibrahim seorang bernama Sarah. Daripada Sarah itu lahirnya Nabi Ishaq alaihi salam pun di Palestin. Kemudian Nabi Ishaq berkahwin, lalu dikurniakan anak bernama Nabi Yaqub alaihi salam. Kemudian Nabi Yaqub berkahwin dan dikurniakan 10 orang anak, dan anak bongsunya yang ke-10 adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Maka lihat beberapa generasi yang hidup di negara tersebut, sehinggalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa lahir di mana tuan-tuan? Bukankah kita pernah mendengar Nabi Isa ini dilahirkan di Baitul Laham? Di manakah Baitul Laham? Di Palestin. Sehinggalah berlakunya Al-Isra dan Al-Mi'raj. Nabi yang terakhir pergi ke tempat tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila mana tersebarnya agama Islam, kali pertama dibuka kota Baitul Maqdis tersebut adalah di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Sayyidina Umar Al-Khattab mengutuskan panglima tentera ketika itu, Abu Ubaidah Al-Jarrah, mengetuai tentera untuk membebaskan Baitul Maqdis. Maka itu kali pertama setelah zaman Rasulullah dibuka Baitul Maqdis. Kemudian berlalu beberapa tahun setelah itu, orang-orang kafir cuba ingin merampasnya kembali. Kerana orang-orang Yahudi yang kafir, mereka percaya bahawasanya tempat tersebut adalah tempat suci bagi mereka. Lalu berlakulah peperangan salib. Kalau tuan-tuan pernah mendengar sejarah bagaimana tentera salib menawan semula Baitul Maqdis setelah itu, maka jatuhlah Baitul Maqdis di tangan tentera salib, dan mereka berjaya mengekalkan tanah tersebut di bawah jajahan mereka selama hampir 100 tahun, ataupun secara tepatnya 91 tahun. Sehinggalah datangnya seorang sultan yang alim di kalangan orang Islam, seorang sultan yang saleh, yang dibesarkan dalam suasana ilmu agama, menghafal hadis dan kitab At-Tanbih. Kitab At-Tanbih dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kalau tuan-tuan tanya orang yang belajar mazhab Syafi'i yang kitab-kitab yang besar sedikit, tanya apakah kitab At-Tanbih. Kitab At-Tanbih ini kitab dalam usulul fiqh yang berjilid-jilid saiznya. Sultan tersebut menghafal kitab tersebut. Maka jangan tanyalah hafal Al-Quran ataupun tidak. Kalau kitab itunya dihafal, Al-Quran apatah lagi. Siapakah beliau yang membuka Baitul Maqdis kali kedua dengan penuh gah dan penuh kekuatan? Dialah sultan yang digelar sebagai Salahuddin Al-Ayyubi, ataupun nama sebenarnya adalah Yusuf bin Ayyub. Lahir pada kurun ke-6 dan menawan Baitul Maqdis pada tahun 583 Hijrah. Maka ini sejarah yang penting untuk kita tahu sebagai umat Islam. Maka bila mana masuk sahaja Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan tentera-tentera Islam membebaskan Baitul Maqdis, bermula di zaman itu kota yang suci itu kekal di bawah jajahan dan di bawah tangan orang-orang Islam dalam tempoh yang sangat lama, selama beratus-ratus tahun. Berapa ratus tahun tuan-tuan Baitul Maqdis bertahan? Bertahan selama 800 tahun, 8 kurun. Dan kali terakhir ianya sampai kepada zaman Khalifah Uthmaniyah, ataupun bahasa Inggerisnya dinamakan Ottoman Empire, yang mana khalifah yang terakhir yang wujud di zaman itu adalah Sultan Abdul Hamid yang kedua. Maka di zaman itu adalah zaman yang terakhir wujudnya khalifah. Dan di zaman itu, bayangkan 800 tahun ini orang-orang kafir cuba untuk merampas kembali Baitul Maqdis, tetapi tidak mampu. Sehinggalah sampai ke zaman Sultan Abdul Hamid yang kedua ini, Khalifah Uthmaniyah yang terakhir. Ketika itu beliau mendapat tentangan dan pengkhianatan daripada dalam dan luar. Daripada dalam, baginda ditentang oleh orang Islam sendiri. Ada sebahagian orang Islam yang gilakan harta dan kuasa, yang nak menjadi khalifah setelahnya, lalu membuat perjanjian dengan British. Maka sedikit demi sedikit daripada dalam, Sultan Abdul Hamid yang kedua ini ditentang. Adapun daripada luar, ianya diasak pula oleh pemerintahan Kamal Atatürk. Kalau tuan-tuan pernah mendengar Kamal Atatürk, yang membawa ideologi yang merosakkan umat Islam. Maka setelah mana beberapa tahun asakan itu berlaku, akhirnya Sultan Abdul Hamid itu pun jatuh. Maka British mengambil alih. Lalu konon-kononnya ada sebahagian orang Islam yang nak menjadi khalifah itu
yang melakukan perjanjian dengan British, akhirnya British tipunya hidup-hidup. Dibawanya lelaki ini ke Cyprus, konon-kononnya nak ditabalkan di situ sebagai khalifah yang baru, tetapi rupa-rupanya dia dipenjarakan di situ. Saya kalau saya sebut nama lelaki ini, tuan-tuan Google mesti jumpa punya. Ini dikira dia menyesal kerana mengkhianati Sultan Abdul Hamid. Dia menyesal kerana menjadi sebab jatuhnya Khalifah Uthmaniyah. Maka British pun mengambil Baitul Maqdis, kerana itu adalah tujuan mereka. Kemudian sedikit demi sedikit diberikan kepada Yahudi, kerana Yahudi ketika itu mereka melarikan diri daripada Hitler di Jerman yang cuba menghapuskan etnik Yahudi ini secara keseluruhan. Maka mereka pun ada yang melarikan, yang bertebaran di dunia, dan sebahagian mereka pergi ke Palestin. Maka bermula sejak itulah sedikit demi sedikit tanah itu dijajah dan diambil sehinggalah ke hari ini. Baik, selain daripada sejarah yang saya ceritakan kepada tuan-tuan, dalam masa yang singkat ini saya nak ceritakan daripada zaman Nabi Adam yang saya ceritakan tadi sampailah sekarang. Yang menimbulkan persoalan dan tanda tanya di sini, bagaimana di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi Baitul Maqdis itu boleh bertahan selama 800 tahun lamanya, sedangkan kalau nak ikutkan bilangan orang Islam yang wujud di atas muka bumi, zaman ini lebih ramai berbanding zaman dahulu. Tapi zaman ni ramai pun tak boleh nak buat apa. Negara Islam kuat dan besar macam mana pun, ada tuan-tuan nampak berlaku apa-apa? Maksudnya dibebaskan kota tersebut, tidak ada. Ini menunjukkan kelemahan. Ini menunjukkan kelemahan di kalangan orang Islam. Baik, maka persoalannya, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi berjaya daripada awal dia menakluki sehinggalah orang yang datang setelahnya berjaya mempertahankan Baitul Maqdis selama 8 kurun lamanya, 800 tahun. Wallahu a'lam berapa generasi yang hidup di dalam rangka masa yang begitu panjang. Maka para ulama mereka melihat, mengkaji sejarah, punca sebab apakah yang telah dilakukan sehingga orang Islam di zaman itu menjadi begitu kuat dalam mempertahankan Baitul Maqdis. Maka apa jawapannya tuan-tuan? Jawapannya adalah ia berbalik kepada apa yang telah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada awal-awal baginda menakluki Baitul Maqdis. Apakah yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Al-Hafiz Ibn Asakir meriwayatkan bahawasanya di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memerintahkan setiap muazzin dan Bilal. Baginda memerintahkan setiap muazzin dan Bilal di masjid-masjid setiap pagi sebelum dilaungkan azan subuh setiap pagi. Apa yang diperintahkan oleh baginda? Baginda memerintahkan agar dibacakan matan-matan, yakni karangan-karangan ulama di dalam ilmu aqidah, kalimah-kalimah yang menerangkan apakah itu aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Antara yang dibacakan adalah Al-Aqidatul Mursyidah yang dikarang oleh Ibnu Tumart, anak murid kepada Al-Imam Al-Ghazali. Antara yang dibacakan oleh para muazzin setiap kali sebelum melaungkan azan, sebuah syair untuk kanak-kanak yang dinamakan sebagai Al-Aqidah As-Salahiyah, diberikan nama sempena Salahuddin Al-Ayyubi. Saya nak bacakan sedikit kerana masa sangat singkat. Saya nak bacakan sedikit apakah yang terkandung dalam karangan-karangan ulama tentang aqidah tersebut yang ingin disebarluaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Saya memetik sedikit daripada kitab Al-Aqidatul Mursyidah
Akidah ini pada asalnya diajarkan kepada kanak-kanak kerana isinya yang ringkas, pendek sahaja. Kalau hari ini kalau yang dijual di kedai, dia satu muka surat sahaja. Nak kata ringkasnya, tapi sebab ada huraian dan ada terjemahan, dia ada jadi buku, sebuah buku. Kalau akidah as-salahiyah syair itu pula hanya ada 28 bait sahaja, tetapi kesemuanya mengandungi akidah. Baik, saya bacakan sedikit kepada tuan-tuan apakah yang terkandung di dalam akidah tersebut, yang mana ia dibacakan sejak zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dan perkara tersebut menjadi sebab yang menguatkan umat Islam sehingga beratus tahun lamanya. Baik, antara intipati kitab tersebut saya akan bacakan. Katanya yang dilaungkan oleh muazzin di atas menara sebelum subuh, antaranya adalah Allahu mawjudun qabla al-khalqi laisa lahu qablun wala ba'dun wala fawqun wala tahtun wala yaminun wala shimal wala amamun wala khalfun wala kullun wala ba'dun wala yuqalu mata kana wala aina kana wala kaifa wala makan kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman la yataqayyadu biz-zamani wa la yatakhassasu bil makan. Apakah maksudnya? Saya sebutkan sedikit. Katanya Allah itu wujud sebelum diciptakan makhluk. Yang ini dia nak kata Allah itu azali. Apa maksud azali? Maknanya Allah itu ada tanpa permulaan. Adapun selain Allah, iaitu sekalian makhluk, mereka ada permulaan bagi kewujudan mereka kerana mereka diciptakan. Adapun Allah telah pun wujud sejak azali, yakni sebelum diciptakan makhluk. Tidak dikatakan baginya sebelum ataupun selepas. Tidak dikatakan ia atas ataupun bawah. Tidak dikatakan ia kanan ataupun kiri. Tidak dikatakan ia di hadapan ataupun di belakang. Maka ini adalah arah yang enam, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah disucikan daripada arah yang enam tersebut. Maka tidak dikatakan Allah itu di atas, tidak dikatakan Allah itu di bawah, dan di mana sahaja arah, kerana arah itu adalah makhluk. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala berada di sesuatu arah. Katanya lagi, wala kaifa wala yuqalu mata kana wala aina kana wala kaifa. Tidak dikatakan bilakah adanya Allah. Sebab apa? Kerana Allah wujud tanpa permulaan, maka tidak ditanya bilakah Allah wujud. Tidak ditanya perkara tersebut. Wala aina, tidak ditanya di manakah Allah, kerana Allah itu ada tanpa bertempat. Wala kaifa, dan tidak ditanya bagaimanakah Allah, kerana soalan bagaimana ini merujuk kepada sesuatu yang bersifat dengan sifat makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bersifat dengan sifat makhluk, tidak ditanya bagaimanakah ia. Wala kana wala makan kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman. Dialah yang menciptakan masa dan tempat, namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhajat kepada masa dan tempat. Ini saya sebutkan sedikitlah apa yang berkaitan dengan apa yang dilaungkan oleh muazzin. Kalau tuan-tuan mendengar sekali pandang, mungkin ada yang rasa macam benda ini simple sahaja. Kerana saya dah kata tadi, ini asalnya diajarkan kepada kanak-kanak. Tetapi kalau kita lihat balik, tanpa peringatan-peringatan seperti ini, lihat betapa ramainya orang yang jahil dalam akidah, yang menyangka konon-kononnya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disifatkan dengan sifat tersebut. Betapa ramainya orang yang meyakini konon-kononnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada di kanan dan kirinya, sedangkan itu bukanlah akidah orang Islam. Saya nak memetik juga sebuah kitab di kalangan ulama Melayu kita, Sultan Selangor yang kelima, anak Sultan Abdul Samad, namanya Sultan Alauddin Sulaiman Shah Al-Haj, memerintah Selangor selama 40 tahun, dimakamkan di Masjid
Sultan Alauddin di Kelang yang berhadapan dengan Kisas, kalau tuan-tuan pernah pergi. Sultan ini pernah mengarang sebuah kitab yang dinamakan sebagai Pohon Agama, kerana beliau sultan yang alim, yang belajar daripada kecil lagi dengan mufti Selangor yang pertama, Tengku Mahmud Zuhdi. Sultan ini bila mana menjadi dewasa, kemudian ditabalkan sebagai sultan, baginda ada mengeluarkan sebuah kitab yang dinamakan sebagai Pohon Agama. Dalam muka surat 5, ketika mensyarahkan dan menghuraikan makna al-mukhalafatuhu lil hawadith, iaitu Allah yang tidak sama dengan makhluk, kata baginda sultan, Allah itu bukan ia jirim yang bertempat. Tidak dikatakan ia di depan dan di belakang, tidak dikatakan ia di kanan dan kiri, atas dan bawah, sama sahaja seperti mana yang disebutkan dalam akidah ini. Dan kata baginda Sultan Alauddin, tidaklah ia jirim yang berwarna kuning dan hijau. Disebutkan, maksudnya Allah ini bukan sesuatu yang disifatkan dengan warna. Maka lihat bagaimanakah sultan daripada bangsa kita dan raja-raja Islam di zaman dahulu, khususnya Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimanakah mereka mempertahankan umat Islam dan memperkuatkan akidah mereka, adalah dengan mengajarkan ilmu akidah, menyatukan mereka dengan ilmu akidah. Maka tuan-tuan, jawapannya, apakah punca, antara punca terbesar menyebabkan kekuatan umat Islam yang mempertahankan Baitul Maqdis selama tempoh yang panjang tersebut? Antaranya adalah kefahaman ilmu agama, dan khususnya ilmu aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mempertahankan agama ini dengan mempelajari ilmu aqidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam sebaik-baik keadaan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.